yang membuat Gehazi tidak berhasil? Quel caractère qui fait rater? Saya mau mengajak Anda mengeksplor hal ini. Je veux qu'on regarde ensemble. Di dalam kejadian ini tidak bisa kita pelajari kenapa kok tidak berhasil. Dans cette histoire, on ne peut pas savoir pourquoi c'était échoué. Karena kadang kita sendiri juga terjebak dengan kebiasaan pelayanan dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Parce que des fois, on est aussi piégé par la routine de servir de chaque semaine et chaque mois. Kadang kita berkata kepada Tuhan, "Loh, saya lo sudah ngikutin, kalau disuruh ibadah, ibadah, kalau disuruh CG, suruh apapun saya ngikutin." Et on dit à Dieu, mais Dieu, je suis tout le temps, s'il y a le bonnet groupe, je fais le bonnet groupe. S'il y a le service, je participe aussi. Sekali lagi ternyata ini mengenai hati. Et encore une fois, ça parle du cœur. Meskipun dari luarnya kelihatannya mengikutin, tetapi kalau hatinya belum benar, tetap saja urapannya tidak jalan. Donc, même si on fait toutes les instructions, mais que le cœur n'est pas bon, l'attention ne va pas marcher. Berarti ini bisa menjebak kita semua, karena bisa saja kita tiba-tiba terjebak dengan sikap hati Gehazi. Donc, ça peut être un piège pour nous. On peut aussi être piégé comme Gehazi. Karena hanya untuk kita berjumpa di tempat ini, banyak orang yang harus memberikan banyak pengorbanan. Parce que même pour recevoir ici, il y a des sacrifices à faire. Banyak perjalanan, banyak harus menata ini dan itu. Il y a beaucoup de trajets, il faut s'organiser. Tapi kadang kita merasa, kenapa? Saya sudah melakukan itu semua, kok nggak ada yang hidup? Et des fois, on se dit, mais pourquoi on fait tout ça, mais il n'y a pas de vie ici? Kok nggak ada perubahan? Pourquoi il n'y a pas de changement? Anak itu tidak bangun. Le garçon ne s'est pas réveillé. Seperti urapannya tidak berhasil. Comme si l'ancien était raté. Padahal ayat 32-37 tidak akan kita baca. Waktu Elisa yang berdoa, Alors que dans le verset 32 à 37, quand elle s'est anak itu bangun. le garçon s'est réveillé. Ini sekali lagi Alkitab menunjukkan bahwa Elisanya ada urapan. Tapi kenapa kalau Gehazi yang melakukannya tidak bisa? Mais pourquoi quand c'est Gehazi qui fait, c'est pas réussi? Sedangkan di cerita sebelumnya, Elia menunjukkan dengan membelah Sungai Yordan, dan Elisa menunjukkan dia juga bisa melakukan. Alors qu'avant, Élie a montré qu'il pouvait diviser la fleuve et Élisée pouvait parler. Berarti transfernya berhasil, tapi kalau Gehazi tidak berhasil. Et donc le transfert était réussi, mais avec Gehazi c'était raté. Kita harus belajar why tidak berhasil, karena bisa-bisa kita juga bisa kayak begitu. Mais on doit apprendre pourquoi c'était pas réussi, parce que ça peut que ça va arriver. Saya akan mengajak Anda melihat salah satu kejadian yang sepertinya membuka semua yang terjadi di dalam hatinya Gehazi. On va lire un passage où il y a le cœur de Gehazi. Ini bisa menjadi jebakan bagi kita semua. Ça peut être un piège pour nous tous. Karena saya dahulu juga pernah punya sikap hati seperti Gehazi. Parce qu'avant j'avais un cœur pareil. Karena saya melayani sudah sejak lama sekali, sejak 98 saya melayani, tahun 98. Ça fait depuis très longtemps, depuis 1990. Tapi saya sejak tahun 2012 baru sepertinya urapan itu mulai berjalan. Mais c'est que depuis 2012 que cette tension marche. Padahal kalau diomong saya melakukan tugasnya enggak, ya. Alors que je fais quand même les tâches. Tapi sepertinya saya melakukan apapun tidak terjadi apa-apa. Mais c'est comme si quand je fais quelque chose, ça ne réussissait pas. 98 sampai 2012 dari dahulu saya memimpin JG. De 98 à 2012, je lidais Tapi sepertinya CG itu tetap mati dalam tanda kutip. Mais on dirait toujours que ce qu'on était mort. Anak itu tidak bangun. Tongkat apapun yang saya letakkan di atas CG itu enggak ada yang bangun. Le garçon ne s'est pas réveillé. Tidak ada yang bangkit. C'est pas réveillé. Sampai tahun 2012. Jusqu'à l'année 2012. Setelah saya menangkap, barulah terjadi ada perubahan, ada pertumbuhan. Et quand j'ai capté et j'ai compris, c'est là qu'il y a un changement. Ada hati-hati yang mati mulai berubah. Ada orang-orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Il y a des cœurs morts qui sont ressuscités et aussi il y a des gens qui se sont réveillés. Baru ada revival, urapan baru berjalan. Et c'est là qu'il y avait un renouveau et l'ancien marché. Karena ini sikap hati, jadi bentuknya tidak bisa hanya dari poin 1 poin, 2 poin, 3 poin. Donc c'est vraiment une question de cœur et on ne peut pas juste dire un point de vente. Alkitab berusaha menjelaskannya dari suatu cerita sehingga kita bisa melihat. La Bible essaie de raconter ça avec une histoire pour qu'on puisse comprendre. Biarlah kita belajar dari cerita ini untuk menangkap sebenarnya sikap hati Gehazi itu bagaimana bentuknya, kok bisa
tidak menerima urapan. Et on va aussi apprendre de ce verset pourquoi Géasi n'a pas réussi. Jadi kejadiannya di 2 Raja-Raja 5, Donc on va regarder dans 2 Rois, mulai dari ayat 15. verset 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Donc 2 Rois 5, verset 15. Naaman retourne chez l'homme de Dieu avec tous qui sont avec lui. Il se tient devant lui et il dit, maintenant je le sais, sur toute la terre il n'y a aucun Dieu, sinon celui d'Israël. Je t'en prie, accepte le cadeau des choses. Ini satu cerita mengenai Naaman, jenderal dari Aram yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Donc c'est une histoire de Naaman, donc le roi Jenderal dari Aram. général d'Aram, il a été guéri de sa léprosie. Aram adalah musuhnya Israel. Donc Aram était l'ennemi d'Israël. Jenderal dari negara musuh Israel itu jelas-jelasan mengerti bahwa Elisa itu adalah nabinya Israel. Donc général d'Aram, l'ennemi d'Israël, comprenait bien que Élisée était un prophète d'Israël. Elisa itu begitu terkenal di Aram karena berkali-kali Aram itu berusaha menyerang Israel, tapi Elisa tahu apa yang bakalan terjadi sehingga tercegah, nggak berhasil serangannya. Élisée était connu à Aram parce qu'à chaque fois que Aram voulait attaquer Israël, Élisée pouvait empêcher. Dengan nubuatan dari Elisa, tentara Israel berhasil mencegah tentara Aram untuk mengalahkan Israel. Avec la prophétie de Élisée, on a pu empêcher Aram d'attaquer Israël. Jadi sepertinya Elisa itu adalah penjaga atau shield dari Israel. Donc c'est comme si Élisée était le gardien d'Israël. Jadi jika ada jenderalnya Aram datang untuk menjumpai Nabi Elisa, itu berarti luar biasa. Donc ici, le général d'Aram est venu pour voir le prophète d'Israël, donc Élisée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Kelihatan sekali bahwa ini satu kejadian yang di luar kebiasaannya jenderal ini. C'est quelque chose de la normale de ce général. Ayat 15 dikatakan, kembalilah ia dengan seluruh pasukannya. Kalau di sana kata-katanya apa? Coba bahasa Prancisnya. Seluruh pasukannya. Donc Naaman retombe chez l'homme de Dieu avec tous ceux qui sont avec lui. Dengan semua orang yang bersama dengan dia. Semua orang yang bersama dengan dia. Kalau dalam bahasa Indonesia, pasukan. Et dans la version indonésienne, on dit avec toute l'armée. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, attendance. Et donc la version anglaise, c'est attendance. Ini kalau namanya jenderal, attendance-nya berapa banyak? Donc, si c'est un général, on peut imaginer combien d'attendance il a. Saya pernah baca atau melihat salah satu dokumentari yang mencatat mengenai Secret Service-nya United States punya presiden. Donc, j'ai vu un documentaire sur les Secret Service. le service secret Jadi bodyguard-nya presiden. Ah oui, donc les gardiens du corps des présidents. Hanya jika seorang presiden United States mau datang ke satu negara, itu yang namanya Secret Service itu harus mengerti 6 bulan sebelumnya apa saja, kemana saja, rundown-nya jelas semua, jalurnya sudah banyak, semua diselidiki. Donc, avant que le président va dans un pays, il faut que cette équipe comprenne qu'est-ce qui va se passer et toute l'organisation. Sebelum sampai ini karena Elisa tinggalnya di tempatnya Israel, di negara Israel. Et là, c'est parce que Élisée vit dans Israël. Jenderal Aram mau ke tempatnya Israel, ke markasnya musuh. Et donc, général Aram, il voulait aller à l'intérieur d'Israël. Karena dia sakit, dia mau berobat ke Israel. Parce qu'il était malade, donc il voulait se soigner en Israël. Ada kunjungan bukan perang, tapi saya percaya Secret Service-nya semua dikirim. Il y avait une visite, c'était pas une guerre, mais je crois qu'il y a toute l'armée qui était déployée. Untuk meyakinkan supaya Naaman tidak dijebak sama tentara Israel dan dibunuh.
Naaman soit pas piégé et tué par Israël. Jadi saya percaya ini tentaranya nggak sedikit, tapi banyak sekali. Donc, je pense qu'il n'y a pas juste un peu d'armée, mais il y a beaucoup d'armées. Kalau Secret Service-nya Amerika itu menjaga presidennya tinggal di salah satu hotel, itu seluruh hotel sudah di-sweep, dijagain setiap pintu dan jendelanya sudah pasti sudah ada penjagaannya semua. Donc, si le président des États-Unis peut habiter dans un hôtel, il y a toujours le service secret qui garde tout l'hôtel en fait. Mobilnya semua anti peluru, pesawatnya ada alternatifnya, helikopternya ada, makanannya semuanya dijagai. Même la voiture, c'est bien gardé, et tout l'hélicoptère, et en fait, tout est bien organisé. Saya percaya pasukannya Jenderal Aram ini juga banyak sekali hanya untuk menjaga supaya Jenderal Naaman ini tidak mati dibunuh. Et je sais qu'il y a beaucoup d'armées de Naaman qui étaient là pour regarder pour qu'il ne soit pas tué. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi. Tu peux imaginer ce qui s'est passé. Sebelum ini kejadiannya adalah yang menemui jenderal dan pasukannya itu Gehazi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant que ça se passe, Elisa bahkan tidak menemui jenderal ini, masih di dalam. Gehazi est venu pour voir cette armée. Sistemnya itu Gehazi nemuin, nyampaikan ke Elisa, Elisa ngomong disampaikan ke jenderalnya. Jadi bolak-balik messengernya adalah Gehazi. Donc, Élisée parlait à Gehazi pour qu'ensuite Gehazi transfère le message à Naaman. Berarti yang namanya menemui semua pasukannya dan semua bodyguardnya Aram ini, ya Gehazi. Donc, c'est qui a vu toute l'armée de Aram, c'est Gehazi. Dan di cerita sebelumnya dikatakan bahwa Naaman nggak suka kalau disuruh mandi di sungai Yordan. On sait que Naaman n'aime pas prendre son bain dans la fleuve Jordan. Tanpa ditemui lagi. Sans qu'on lui rencontre en plus. Kalau jenderal yang lagi mengunjungin markasnya musuh marah, itu pasti tentaranya semua juga ikut nggak enak. Dans le pays et énervé. C'est sûr que toute l'armée est énervée aussi. Menurut saya waktu Gehazi berkata, kamu harus mandi 7 kali. Waktu mukanya nggak enak. Semua tentaranya pasti pegang tombak dan pedangnya sudah siap mau. Maksudnya nggak enak? Maksudnya nggak boleh? Et donc, par exemple, quand Gehazi dit qu'il faut prendre son bain 7 fois, c'est sûr que Naaman n'était pas content et toute l'armée n'était pas contente non plus. Berarti kejadian ini sangat amat berarti bagi Gehazi. Donc, cet événement était tellement plein de sens pour Gehazi. Kalau ada mujizat, itu berarti taruhannya adalah nyawanya Gehazi sendiri. C'est aussi la vie de Gehazi qui est arrivée. Karena yang di depan yang ngomong sama tentaranya itu Gehazi. Parce que c'est lui qui parlait avec toute l'armée. Itu untung-untung nggak langsung dibunuh karena anak buahnya dia ngomong sudah turutin aja. Et heureusement qu'il n'a pas été tué parce que Namanya sudah marah, sudah mau meledak itu. il était en train d'exploser. Saya percaya kalau jenderalnya marah semua itu mati. Et je crois que si le général était Dan yang mati duluan Gehazi. tout le monde sera mort et tout d'abord Gehazi. Jadi karena perintahnya suruh mandi 7 kali. Donc à cause de l'ordre de prendre son bain. Yang menunggu mujizat itu pasti Gehazi dulu. Celui qui attend vraiment les miracles, c'est sûr que c'est Gehazi. Kalau orang penyakit kusta kan kelihatan ya, kalau enggak badannya putih. Pour la léprosie, on voit directement que le corps soit c'est blanc. Mungkin saja tangannya ada yang sudah mulai patah atau sudah nggak full lagi semuanya, nggak lengkap. On peut voir aussi des mains ou des doigts qui ne sont pas complets. Jadi waktu disuruh mandi 7 kali, Gehazi itu yang sambil berdetak jantungnya, dia melihat waktu pertama kali mandi dan tetap sama. Donc Gehazi a vu que le général a pris son bain une fois et il s'est resté. Saya bayangin Gehazi itu yang berbahasa roh paling keras. J'imagine que c'est Gehazi aussi qui parlait en langue la plus forte. Selama mandi kedua kalinya kok tetap sama. Il a pris son bain 2 fois et il s'est rien passé. Mungkin mukanya Naaman, ini tempat kotor, aku nggak biasa mandi di tempat ini. Naaman était énervé parce que c'était sale et il n'aimait pas. Saya tahunya ya kalau masuk ke dalam sungai Yordan itu dingin. Et moi je sais que la fleuve Jordan c'est une
Terakhir kali saya ke sana di Maret ya, Maret 2 kali saya masuk ke Sungai Yordan di bulan Maret. La dernière fois, en mars, du coup, je suis allée 2 fois. Itu saya kedinginan. J'avais trop froid. Itu karena saya masuk di dalam sungainya itu cukup lama. Itu saya sampai gemetaran, menggigil. Et j'étais dedans pour assez longtemps et j'avais trop froid et je tremblais. Saya percaya kalau ini Jenderal Naaman, orang kaya, orang powerful, mandinya di temperatur control. Donc, je pense que Général Naaman, du coup, quand il prend son bain, c'est avec température. Airnya pasti dibuat lebih nyaman. Avec de l'eau tiède. Jadi kalau disuruh mandi di tempat yang dingin, pasti gak enak. Il ne va pas aimer. Apalagi kalau mandi dilihatin tentaranya semua. Et en plus, il prend son bain avec toute l'armée. Memalukan mungkin selama ini dia tutupin tubuhnya yang kusta. C'est humiliant parce que peut-être qu'il a caché son corps. Sekarang semua bisa melihat dia tetap kusta atau tidak. Et maintenant, tout le monde peut voir qu'il a toujours cette Jadi mandi ketiga kalinya tetap kusta. Donc, il a pris son bain pour la Dilihat semua pasukannya, nambah marah. Gehazi tambah takut. Et qui est assis avec de plus en plus. Keempat, kelima, keenam. 5 fois, 6 fois. Mungkin tombaknya makin lama makin dekat. L'épée s'est rapprochée de Géhazi. Kalau ketujuh tidak terjadi apa-apa, yang mati duluan Gehazi. La 7e fois, il ne s'est rien passé, Géhazi sera mort. Jadi waktu ketujuh, dan ternyata dia sembuh total. Donc, la 7e fois, et il est guéri. Saya percaya yang teriak haleluya pertama adalah Gehazi. Je pense que c'est Géhazi qui a crié Alléluia pour la première fois. Karena artinya dia diselamatkan. Parce que ça vient d'être sauvé. Dia nggak jadi mati. Tentaranya lupa membunuh dia dan semuanya kaget. L'armée ne tue pas et ils sont surpris. Makanya waktu kembali dengan seluruh pasukannya. Donc, comme il est revenu avec toute l'armée. Karena itu seluruh pasukannya pun ikut kaget. Et c'est ça que toute l'armée était surprise aussi. Dan begitu kagetnya, yang namanya jenderalnya ini mau memberi persembahan pemberian. Et il s'était tellement surpris, et même le général voulait offrir des offrandes. Anda ingat yang Elisa pernah diberikan persembahan waktu mengurapi Hazael? Donc, quelqu'un a voulu offrir des cadeaux à Élisée. Pemberiannya 40 ekor unta. C'était 40 chameaux. Kalau bawa pasukan, pasti untanya lebih banyak lagi. Il y a toute l'armée, je crois que le cadeau était beaucoup plus. Semua yang berharga mahal mau dikasihin kepada Elisa. Tout ce qui est précieux et cher sera offert. Karena dia tidak menyangka dengan mandi di Sungai Yordan itu bisa sembuh. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit guéri. Dan yang luar biasanya itu adalah Naaman mengakui bahwa Allah adalah Allah. Et ce qui est plus incroyable, c'est que Naaman a avoué que Dieu est Allah Israel adalah Allah. que le Dieu d'Israël est Dieu. Tiada Allah kecuali di Israel. Il n'y a aucun Dieu sinon celui d'Israël. Yang tadi datang dengan marah-marah sekarang berkata, pemberian dari hambamu ini. Alors qu'il était énervé et maintenant il dit qu'il va offrir des cadeaux. Elisa itu bukan hanya berhasil mengadakan mujizat yang luar biasa, Élisée a réussi à faire des miracles, tapi mengangkat Allah menjadi Allah di atas hati seseorang yang begitu powerful. mais aussi glorifier Dieu dans le cœur de quelqu'un qui est vraiment puissant. Makanya di ayat 16 dijawab demikian. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Et dans le verset 16, Élisée répond, par le Seigneur vivant que je sers, je n'accepterai rien. Naaman insiste encore, mais Élisée refuse. Baru pertama kalinya Elisa muncul dan menjawab sendiri waktu nolak. C'est la première fois que Élisée est apparu et répond. Sebelumnya semua Gehazi yang ngajak omong. Avant, c'était Géhazi qui répondait. Nolak pemberian Elisa yang menjelaskan. Et pour refuser, c'était Élisée qui est apparu. Jadi ayat 17 dikatakan akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal supaya hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Et dans le verset 17, alors Naaman dit,
Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter la terre de ce pays. J'en serai chargé de l'aider. Ayat En effet, j'offrirai des sacrifices complets et des sacrifices de communion seulement au Seigneur et non plus à notre Dieu. ayat 17 menunjukkan bahwa orang ini berkata, aku mau menyembah Allah Israel. Et dans le verset 7 à 17, il a expliqué qu'il veut louer Dieu. Ini seseorang yang berubah imannya dari menyembah ilah lain kepada menyembah Tuhan. Donc, il a transformé de louer les autres dieux et maintenant il veut louer notre Dieu. Elisa berhasil mentransfer mujizat kepada perubahan iman. Élisée a fait le transfert de miracles pour changer la foi. Mujizat tidak tentu membuat seseorang berbalik iman. Le miracle ne fait pas toujours une transformation de foi. Kejadian ayat 15-17 itu mujizat yang luar biasa. Genèse 15-17 ini adalah kejadian yang luar biasa. Cet événement de 15 à 17 était extraordinaire. Bukan hanya mujizat kesembuhan, tetapi ada orang yang bertobat. Non seulement la guérison, mais aussi la repentance. Padahal posisinya adalah seseorang yang biasa diturutin dan biasa mengatur orang lain. Alors que normalement, c'est le général qui donne des ordres. Elisa berhasil dalam satu kejadian membuat seorang raja menunggu dan diperintah-perintah dan mandi di sungai Yordan untuk tunduk kepada Allah. Élisée a fait un roi, il a donné des ordres à un roi qui a obéi. Elisa mengerti tujuannya. Et Élisée a compris le but. Dan Elisa menangkap, maka itu Elisa menolak pemberiannya. Et c'est pour ça que Élisée a refusé les ordres. Karena Elisa mengerti hatinya Naaman yang biasa mengatur semua orang. Parce qu'il a compris que le cœur de Naaman a l'habitude de donner des ordres. Kalau tidak pakai kekerasan dengan pasukannya, dia pakai kekayaan dengan uangnya. Soit avec la violence, soit avec sa richesse. Elisa sedang mendeklarasikan Allah Israel tidak bisa dibeli dengan keuangan ataupun dipaksa dengan tentara. Élisée a déclaré que Dieu ne peut pas être acheté par de la richesse. Mujizat dari Allah Israel itu diberikan dengan cuma-cuma karena itu kasih karunia, nggak bisa diancam, tidak bisa dibeli. Le miracle a été donné par le Dieu d'Israël par la grâce et non pas on peut pas acheter. Elisa sedang berkhotbah mengenai Allah Israel. Élisée est en train de prêcher le Dieu d'Israël. Di tengah-tengah semua mujizat ini, Gehazi tidak menangkap apapun. Et au milieu de tout ça, Gehazi n'a rien Di acheté. tengah-tengah mujizat yang begitu luar biasa ini, yang dipikir Gehazi itu lain. Gehazi réfléchissait à. Dari tadi saya jelaskan mengenai ada mujizat yang luar biasa. Depuis tout à l'heure, j'explique ce miracle. Tapi yang dipikirin Gehazi lain lagi. Mais Gehazi a réfléchi à autre chose. Ayat 19 mulai menceritakan apa yang ada di dalam hati Gehazi. Verset 19 raconte ce qui se passe dans le cœur. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Donc, le roi 5, verset 19, Élisée lui répond, tu peux partir en paix et Naaman s'en va. Naaman n'est pas encore très loin. Gehazi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, s'est dit, mon maître a refusé les cadeaux que Naaman ne sait rien lui a offert. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je vais courir derrière lui pour recevoir quelque chose. Siapa yang percaya bahwa Allah itu hidup? Qui croit que Dieu est vivant? Yang percaya angkat tangan. Si vous croyez le vivant. Siapa yang percaya bahwa Allah itu bisa mengadakan mujizat? Si vous croyez que Dieu peut faire des miracles. Amin. Semua percaya. Tout le monde croit. Tapi kadang setelah kita melihat satu mujizat, Mais des fois, quand on a regardé un miracle, ada saja yang mikirnya itu hal yang lain. il y a toujours des gens qui réfléchissent à quelque chose d'autre. Saya pernah mengadakan satu acara bersama dengan Pastor Philip KKR kesembuhan. Donc, on a fait une croisade de guérison avec Pasteur Philippe une fois. Di dalam KKR itu terjadi banyak mujizat. Et il y avait beaucoup de miracles pendant cette croisade. Tapi ini pengalaman, karena Anda nggak tahu orangnya. Jadi kalau saya ceritakan ini kan nggak apa-apa ya, karena Anda nggak tahu siapa. Ini tujuannya hanya untuk belajar. Donc, c'est une expérience et vous ne connaissez pas la personne, donc c'est juste pour qu'on apprenne ensemble. Setelah KKR selesai,
Et après la croisade, Karena ini KKR-nya terjadi antara kerjasama dua kota. c'était une coopération de deux villes. Panitianya ada dari dua kota. Donc l'équipe organisatrice est de deux villes aussi. KKR yang banyak mujizat dan banyak kesembuhan dan banyak baptisan. Donc, il y avait beaucoup de baptêmes, il y avait beaucoup de miracles et guérisons. Di tengah-tengah rapat meeting panitia, Et au milieu de tout ça, avec la réunion de l'équipe organisatrice, yang dibuat bertengkar adalah on s'est battu pour kenapa yang beli makanan itu. pourquoi on a acheté ce genre de plat. Di tengah-tengah itu ada beli makanan, oke. Panitia yang A beli makanan yang tidak disetujui oleh panitia B. L'équipe A a acheté un plat qui n'était pas OK pour l'équipe B. Dan tetap dilakukan, dan akhirnya setelah selesai yang dipermasalahkan, kenapa makanan itu yang dibeli? Et l'équipe A a acheté quand même, et donc on s'est battu pour ça. Di tengah-tengah ada ratusan mujizat, itu yang terjadi itu pertengkaran dua panitia. Kenapa kamu kok melakukan terus? Alors qu'il y avait plein de miracles autour, mais ils se sont battus pour ça. Didebatkan prosedurnya, mestinya ini minta izin ke situ, kemudian ini baru disetujui, setelah itu baru boleh beli makanan. On s'est battu pour la procédure. Quoi est la procédure normalement? Il faut faire ça d'abord et après ça. Sepertinya lupa, yang penting mau makanannya apa, yang penting kan ada yang mujizat. Comme si on oubliait, enfin, le plus important c'est le plat, mais en fait c'est les miracles. Kita lihat ini ada, kadang kita itu bisa terjebak dalam kegehasiannya. Donc des fois on peut être piégé et être comme Géasi. Di tengah-tengah itu ada yang bingung. Kemarin saya ingat ada seseorang yang ngelewatin altar call, kan padahal itu mestinya dikosongin. Et au milieu de tout ça, on regarde quelqu'un d'autre. Normalement, il doit être là devant pour altar call, mais pourquoi il n'est pas? Kadang di KKR itu ya, kita itu membersihkan area altar call, nggak ada yang boleh lewat. Gitu. Et des fois, en fait, devant, il faut qu'on nettoie et il n'y a personne qui peut passer. Jadi ada panitia yang bertanggung jawab untuk jaga tempat ini, jaga tempat itu, jangan boleh ada yang lewat. Donc il y a des équipes qui gardent pour que personne passe. Begitu ada yang lewat belum sesuai waktunya, dicari tahu siapa yang jaga tempat itu. Et dès qu'il y a quelqu'un qui passe, on veut savoir qui a laissé passer. Jadi dikejar siapa yang jaga, kenapa kok boleh lewat? Bentar, Anda ngerti ya? Ini kejadian mungkin saja terjadi. Saya udah melihat ini 27 kali, setiap kali acara 27 kali 2, 54 kali FKA. Di KKR Kesembuhan ini semuanya itu panik, acara bisa melewati waktu, melewati batas, melewati budget. Tapi jika ada yang nanya, marah, kenapa kamu nanyain aku? Gak perlu kan? Lupa mujizatnya, bingung dengan yang nggak penting. Et des fois, on s'occupe des choses qui ne sont pas importantes, alors qu'il y a beaucoup plus de miracles en fait autour. Di tengah-tengah mujizat Géasi yang mestinya diselamatkan, yang mestinya ngelihat bahwa Jenderal satu ini sudah bertobat, ini musuhnya Israel sudah bertobat, yang dipikirin kenapa duitnya ditolak. Et au milieu de ce miracle, en fait, Géasi n'a pas vu que le général d'Aram s'est repenti, il a juste pensé au cas de lui. Bukannya mengucap syukur puji Tuhan, thank you miracle-nya. Il n'a pas été reconnaissant et dire Dieu merci pour ce miracle. Bukannya mengucap syukur, kusta bisa disembuhkan Tuhan, luar biasa. Pakai sungai Yordan yang biasa, yang setiap hari aku juga nyuci di sana. Bukannya mujizatnya yang dilihat kenapa duitnya ditolak. Kata-katanya, Tuanku terlalu menyegani Naaman. Il a dit que mon maître est trop gêné. Ada beberapa hal yang terjadi. Satu, sudah salah objek yang dilihat duitnya. Donc tout d'abord, en fait, l'erreur c'est qu'il a regardé l'objet qui est la monnaie. Yang kedua, tiba-tiba Géasi itu berani menghakimi bahwa tindakannya Elisa itu salah. Et ensuite, Géasi a pu aussi juger sans. Apa artinya terlalu menyegani Naaman? Pourquoi il a été gêné par Naaman? Tiba-tiba Géasi itu punya cara sendiri untuk mengatur, cara mengambil keputusan sendiri. Et Géasi en fait avait son propre moyen de décider.
Dengan cara tidak menerima persembahan, yang namanya Gehasi itu tiba-tiba berubah. Il a changé juste parce qu'il a refusé les offrandes. Dari tadi kelihatannya Gehasi itu nurut orangnya. Alors que depuis tout à l'heure, Géasi Dari tadi kalau disuruh ambil tongkat, lari, jangan bicara, langsung pukul, letakkan tongkat, diturutin semua. Géasi a fait tous les ordres, prend le bâton et a fait déposer sur le visage. Gehasi suruh nemuin jenderal Aram, suruh mandi di sungai Yordan dengan resiko nyawa, dilakukan. Géasi a rencontré le général et il a donné des ordres aussi, il a fait. Tapi dalam hatinya, Tuanku ini terlalu menyegani Naaman. Mais à l'intérieur de lui, Anda bisa ngelihat ya? il était gêné par Naaman. Ini bukan poin, tapi Anda ngelihat ironisnya, seseorang yang kelihatannya nurutin, tapi dalam hatinya menganggap pemimpinnya kurang becus. Donc c'est de l'ironie parce que d'un côté il obéit, mais après il juge sans mère. Kelihatannya ngikutin, tapi dalam hati pemimpinku nggak benar. On dirait qu'il obéissait, mais en fait non, il jugeait. Dari sana dia sudah langsung kelihatan. Kata-katanya demi Tuhan yang hidup, waduh, rohani sekali. Et même il a dit aussi vrai que le Seigneur est vivant. Biasanya kalau ngomong demi Tuhan yang hidup dan yang di hadapannya aku menjadi pelayan, biasanya itu untuk ngikutin kehendak Tuhan. Normalement, si on dit cette phrase-là, c'est pour obéir le vœu de Dieu. Tapi kali ini, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar Dia. Mais cette fois-ci, il a dit que aussi vrai que le Seigneur est vivant, je cours Dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ini satu ayat yang menunjukkan sebenarnya apa yang paling ada di dalam hatinya Gehasi. C'est un verset qui a vraiment montré ce qui est à l'intérieur du cœur de Géasi. Dia berani merisikokan segala kerepotan karena dia itu harus ngejar orang yang berkereta berkuda. Il a pris le risque de courir derrière des gens avec des chevaux. Nanti dijelaskan Mbak, Naaman itu naik kereta, yang pasti keretanya ditarik kuda. Et tout à l'heure, ça va être expliqué que Naaman a un chariot avec des chevaux. Yang namanya Gehasi itu harus lari, ngikutin kereta. Et Géasi a dû courir derrière ce chariot. Berarti ini butuh usaha. Donc, il fallait l'effort. Butuh effort, tapi kalau dia sudah mau, dia akan kerjakan. Il fallait l'effort, mais il voulait, donc il a fait. Saya ini sering kalau menantang seseorang gitu ya. Ini di Indonesia ya, mungkin bukan di Perancis ya. Donc, ça m'arrive souvent de challenger quelqu'un. Kalau di Indonesia saya tantang, ayo melayani Tuhan lebih. Je challenge toujours, allez servir Dieu plus. Jawabannya terlalu sulit buat saya. Et la réponse, c'est toujours, c'est trop difficile. Saya nggak cukup waktu. Je n'ai pas assez de temps. Saya banyak yang harus saya lakukan. Il y a beaucoup de choses que je dois faire. Ini target-target saya belum terpenuhi. Saya belum punya rumah sendiri. J'ai encore beaucoup d'objectifs. Saya baru bangun bisnis. Je viens de bâtir mon entreprise. Saya nggak ada waktu. Saya harus lembur-lembur. Il faut que je fasse des. Sorry, nggak bisa. Désolé, je ne peux pas. Padahal lembur itu aja sudah ekstra usaha kan. Alors que faire des heures supplémentaires. Tapi tujuannya adalah dapat menerima sesuatu. Mais le but c'est de recevoir quelque chose. Berarti yang namanya Gehasi ini sama sekali tidak menganggap yang namanya urapan itu berharga. Donc Géasi n'a pas pensé que l'onction est précieuse. Bagi Gehasi, jika uang dibandingkan urapan, dia jauh lebih mending menerima uang. Donc pour Géasi, la monnaie et l'onction, il apprécie la monnaie plus. Sehingga inilah yang terjadi ayat 21. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang padaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setelenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambil 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepadanya 2 bujangnya, mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Sampai ayat 23. Donc, verset 21, Géasi se mit donc à poursuivre Naaman. Naaman le voit courir derrière lui. Il descendit dans son char pour aller à sa rencontre. Il demande à Géasi, qu'est-ce qu'il y a? Géasi répond, tout va bien, mon maître m'envoie seulement te dire que 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm viennent d'arriver chez lui. Ils appartiennent à un groupe de prophètes. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent
et de sa vie de prêtre. Begitu Gehazi mendeklarasikan bahwa aku mau mendapatkan sesuatu, dia ngambil segala cara untuk mendapatkannya. Et donc, quand Géasi veut quelque chose, il fait avec tous ses moyens. Dia lari ngejar kuda. Il a couru derrière les chevaux. Sampai ketemu dengan Naaman, dia menipu. Et quand il a rencontré Naaman, il a fait des mensonges. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya hanya demi untuk mendapatkan sesuatu. Il a pas dit la vérité juste pour obtenir des cadeaux. Dia tutupin pakai namanya orang lain, pakai tipu-tipu semuanya. Et même il a utilisé le nom de quelqu'un d'autre. Dia pakai nama Elisa yang minta. Il a même utilisé le nom d'Élisée. Dia menipu satu kejadian. Ada dua orang muda dari pegunungan Efraim datang. Apalagi ini. Il a inventé une histoire de deux jeunes de la région. Dia memunculkan angka yang sembarangan, 2 talenta, 2 potong pakaian. Et même il a inventé les chiffres 30 kilos d'argent. Seperti demi mendapatkan sesuatu, dia berani menerjang segala. Itu berdosa berapa banyak itu? Juste pour avoir des cadeaux, il a pu faire des efforts. Doanya numpuk-numpuk hanya karena tujuan satu, dapat duit. Donc il a beaucoup commis de péchés juste pour avoir de l'argent. Anda harus mengerti, dapat 2 talenta itu bukan uang yang sedikit. Donc il faut savoir que 30 kilos d'argent. Karena di sini karena di sini dikatakan bahwa Naaman harus memberikannya melalui 2 bujang. Et c'est dans le verset suivant, en fait, il fallait donner des cadeaux avec 2 personnes. 2 talenta itu bukan kantong kecil. Donc 30 kilos, ce n'est pas des petites poches. Ini mungkin 2 talenta yang butuh pakai backpack. Il fallait peut-être un sac à dos. Tidak bisa dibawa satu orang. 30 kilo, malah ada spesifik. Oke, pernya atau? Non, 90 kilos. Berarti 30 kilo per talenta. Kalau ini isinya perak, Anda tahu seberapa mahal itu? Donc voilà, 60 kilos d'argent, c'est vraiment cher. Et, ini ada orang yang ambisi. Donc il était ambitieux. Dan setelah dibawa, ayat 24, setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana? Gehazi jawabnya, ampuni tidak pergi kemana-mana. Donc, verset 24. Quand il s'arrive à l'endroit appelé Ophel, Géhazi prend les sacs et les habits. Il les met chez lui, puis il renvoie les serviteurs de Naaman. Géhazi retourne auprès de son maître et Élisée lui demande, d'où viens-tu, Géhazi? Et Géhazi répond, je ne suis allé nulle part. Gehazi ini dosanya bertumpuk-tumpuk. Donc, Géhazi a commis beaucoup de péchés. Ini baterainya habis. Apakah saya ngomong terlalu lama sehingga baterainya mati? Mereka bisa dengar, Anda bisa dengar. Jadi ya, tapi itu masih ada baterai. So, break, coba katakan ke sebelah-sebelahnya, jangan kayak Gehazi ya. Ya, tolong dalam bahasa Prancis, jangan seperti Gehazi ya, ngomong ke sebelah-sebelahnya. Coba katakan, jangan seperti Gehazi ya. Setelah dia nipu ke orang lain, ini di ayat 25 ini naik ke level berikutnya. Look, ini Gehazi ini dari dulu janjinya, saya rasa disebut abdi Allah. Dia seseorang yang berkata, aku mau ngikut engkau, Elisa. Basically dia declare, aku mau ngikut, namanya aja abdi Allah, aku mau ngikut Tuhan. Jika engkau mulai salah visi, ada satu titik nanti Anda akan bohong bahkan kepada hamba Tuhan ataupun kepada Tuhan. Sekarang mungkin bohongnya kepada yang lain-lain hal kecil-kecil, tapi suatu titik
Maintenant, peut-être vous commencez à mentir à quelqu'un d'autre. Mais Jika- à un moment, Jika kita tidak mengarahkan kembali ke jalan yang benar, si on ne retombe pas dans la bonne voie, Anda bisa sampai bohongnya kepada hamba Tuhan sampai kepada Tuhan. vous allez mentir aussi aux serviteurs de Dieu et même à Dieu. Makanya kalau ada pertanyaan dari mana Gehazi, Et donc, pourquoi il a demandé d'où viens-tu, Géhazi? tolong dijawabnya dengan aku bertobat, nggak akan lagi. Vous pouvez répondre, je me repentis, je ferai plus. Karena kalau munculnya hambamu tidak pergi kemana-mana, padahal mungkin keringatan ngejar kuda. Alors que Géhazi, il a répondu que Ketahuan kalau bohong lah. de partout. Makanya ayat 26, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Donc, verset 26, Élisée lui dit, est-ce que je n'ai pas vu en esprit un homme sauter dans son char pour aller à ta rencontre? Mais ce n'est pas le moment d'accepter cet argent pour acheter des oliviers et des vignes, des moutons et des bœufs, des serviteurs et des servantes. Et en effet, la mère de Naaman va s'attacher à toi et aux enfants de tes enfants pour toujours. Comme Géhazi quitte Élisée, il est lépreux et sa peau est devenue blanche comme de l'eau. Tuhan nggak bisa dibohongin. Donc, on ne peut pas mentir à Dieu. Anda minta urapan kan dari Roh Tuhan. Donc, vous demandez l'onction de Dieu. Saat kita berkata, ya Tuhan, aku minta urapanmu, biarlah hati kita itu seiring dengan kehendak Tuhan. Donc, quand on dit Seigneur, je veux ton onction, on doit aussi avoir le même cœur. Kalau ternyata ujung-ujungnya itu untuk memperkaya diri, Si finalement le but c'est de nous enrichir untuk memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, pour acheter des moutons, des bœufs, lembu sapi, budak laki, budak perempuan. des serpents. Sepertinya ada orang-orang yang datang minta urapan itu hanya untuk memperkaya diri sendiri. Il y a des gens qui sont venus juste pour l'onction pour eux-mêmes. Ujung-ujungnya Anda akan menerima kusta. Et à la fin, vous allez recevoir des maladies. Saya teringat ayat Matius 10 ayat 39. Je me rappelle de Matthieu 10, verset 39. Yang berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Di dalam ayat ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu ada kata-kata yang terulang, cling. Dans ce verset, dans la version anglaise, il y a ce mot concerne. Kata yang sama yang cling kepada peraknya Naaman itu sama seperti kita cling kepada misi atau visi yang lama. Cet attachement, c'est pareil que l'attachement de Géhazi à son argent et nous à notre mission. Kalau Elisa berhasil, dia itu membakar bajaknya dan bahkan membunuh lembunya. Élisée a réussi même à brûler ses parcelles et tuer ses moutons. Kalau Gehazi melayani tapi hatinya tetap nempel kepada dunia. Mais Géhazi, il servait, mais son cœur était toujours attaché au monde. Saat kita tidak melepaskan visi kita yang lama, ujung-ujungnya kita akan menerima berkat yang daripada dunia. Quand on ne peut pas perdre notre ancienne vision, on ne peut pas retrouver la nouvelle. Penyakit kusta ini membuat karier Gehazi itu hancur. Et cette maladie a fait échouer sa carrière. Kalau sudah di zaman itu, kalau sudah seseorang kena kusta, itu hidupnya akan terkucilkan. À cette époque-là, si quelqu'un est lépreux, il sera isolé. Tinggalnya di luar kota, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak bisa kerja. Il va habiter dans une autre ville et il ne peut pas travailler. Jadi sebenarnya hancur itu. Donc, sa vie était enfin. Seperti suatu kematian yang tinggal menunggu aja ajal. C'est comme la mort l'attendait. Seperti Walking Dead, seperti zombie hidup. C'est comme un zombie. Tapi Tuhan itu baik. Mais Dieu est bon. Saya itu mengucap syukur, ayat Alkitab mencatat ada satu kejadian. Je suis reconnaissant que la Bible Di 2 Raja-Raja 8 ayat 4. dans 2 Rois 8 verset 4.
Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja, lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku, ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. 4-5. Le roi 8, verset 4 et 5. Le roi est en train de parler avec Géasi, le serviteur d'Élisée. Il lui demande de raconter toutes les actions extraordinaires qu'Élisée a faites. Géasi est en train de raconter l'histoire de l'enfant mort à qui Élisée a rendu la vie. Au même moment, la mère de l'enfant est arrivée chez le roi pour réclamer sa maison et son champ. Alors Géasi dit, mon roi, voici justement cette femme et son fils à qui Élisée a rendu la vie. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu setia. Donc, ce verset montre que Dieu est fidèle. Mestinya dia nggak punya kehidupan sama sekali namanya Gehazi. Alors que normalement, Géasi ne doit pas avoir une vie. Tapi saya percaya orang yang sudah pernah melayani Allah, Allah itu tetap berikan kesempatan. Mais je crois que si on a déjà servi Dieu, Dieu nous donne toujours une opportunité. Seorang yang kena kusta, saya nggak tahu Tuhan sembuhkan apa enggak, tapi tetap bisa melayani di depannya raja. Un maître, je ne sais pas si Dieu l'a guéri ou pas, mais il a quand même Jadi kehidupan Gehazi tetap dipelihara oleh Tuhan. Donc la vie de Géasi était conservée par Dieu. Tapi ironisnya, dia bukan seperti Elisa yang mengerjakan urapan, tapi seperti seorang komentator yang cuma menceritakan kejadian yang dahulu. Mais malheureusement, il n'a pas d'onction et donc il est là juste à raconter. Bukannya dia dipakai untuk mengurapi dan menjalankan mujizat, dia cuma pernah melihat mujizat. C'est pas lui qui fait des miracles et qui transfère les sanctions, mais c'est lui qui est juste le commentateur. Saya rindunya kita semua menjadi pelaku mujizat. Et je veux qu'on soit tous des faiseurs de miracles. Bukan cuma nanti suatu saat cerita saya pernah melihat ada mujizat di hadapan mata saya. Donc on ne va pas juste raconter que j'ai vu un miracle une fois. Bukan cuma komentator, tapi Anda mestinya jadi bintangnya yang Anda yang sedang melakukan mujizatnya. Pas juste un commentateur, mais aussi celui qui fait les miracles. Bukan hanya bercerita mengenai revival yang terjadi di kehidupan orang lain, tetapi Anda bisa bercerita mengenai revival dalam kehidupan saya. Pas juste raconter le renouveau de quelqu'un d'autre, mais aussi le renouveau de notre vie. Kerinduan saya Anda semua nanti punya video yang berkata My Revival Story. J'ai envie que vous aussi, vous avez une vidéo qui raconte votre renouveau. Anda bisa menceritakan Anda dipakai Tuhan dan kehidupan Anda diubahkan oleh Tuhan. Vous pouvez raconter que ça avait été utilisé par Dieu et que votre vie a changé. Di tengah-tengahnya Anda yang sedang melakukannya. Et au milieu, c'est vous qui faites. Anda pemimpinnya, Anda yang memengaruhi orang lain, Anda yang mendoakan orang lain, Anda yang menjalankan mujizatnya. Kerinduan saya adalah Anda yang akan mempengaruhi kota Anda, keluarga Anda, apapun yang Anda sedang hadapi. Bukan cuma melihat terjadi sesuatu di negara lain, di kota lain. Tapi Anda melakukannya. Dengan menghindari, jangan sampai menjadi Gehazi. Jangan terjebak dengan sifatnya Gehazi. Salah arah sehingga akhirnya ujung-ujungnya tertumpuk dosa-dosa yang lain. Biarlah di sesi terakhir ini sepertinya ada pertanyaan, dari mana Gehazi? Dari mana Gehazi? Ini pertanyaan untuk sepertinya merekalibrasi hati kita. Di satu titik perjalanan kehidupan kita sebenarnya harus rekalibrasi kembali. Supaya arah kita itu benar kepada Tuhan. Visi kita itu benar kepada Tuhan. Salah satunya adalah mendeklarasi hidupku bukan untuk cari uang saja, hidupku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena start melencengnya Gehazi adalah saat dia berkata, aku mau menerima sesuatu daripadanya. Melihat mujizat yang dilihat adalah untungnya apa bagi aku. Ini bukan hanya Gehazi, nanti seperti Yudas yang mengambil keuntungan dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita terjebak Gehazi dan Yudas Iskariot.
On ne veut pas être piégé comme Judas et Gad. Tapi kita harus kembalikan hati kita tetap murni melayani Tuhan. On doit garder notre cœur pur pour Dieu Visinya adalah untuk Tuhan. et la vision pour Dieu. Mari kita bangkit berdiri. On se lève, Kita akan berdoa. on va prier ensemble. Hari ini kerinduan saya agar kita mengecek hati kita. On veut vérifier notre cœur. Kita mengusir segala yang urusannya seperti Gehazi yang mau menerima sesuatu dari mujizat Tuhan. On veut enlever notre cœur de Géhazi. Tetapi biarlah kita menjadi seseorang yang seperti Elisa. On veut être quelqu'un comme Élisée. Mengadopsi visinya kehendaknya Tuhan. Adopter la vision et le vœu de Dieu. Dan itu dilakukannya sampai akhir. Et il a fait ça jusqu'à la fin. Ada titik-titik tertentu yang saya ajak hari ini titik untuk kita seperti mengarahkan kembali. Donc, c'est le point où on va recommencer. Rekalibrasi arah hati kita. Calibrer la direction de notre cœur. Supaya kita nggak melenceng seperti Gehazi. Pour qu'on ne va pas dans le mauvais cœur. Mengalami mujizat tetapi ujung-ujungnya untuk diri sendiri. Témoigner un miracle, mais profiter pour lui-même. Biarlah seperti Elisa, setiap mujizat tujuannya adalah supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. On veut être comme Élisée dans chaque miracle pour glorifier le nom de Dieu. Setiap ada acara itu tujuannya untuk membangkitkan orang lain menuju mendekat pada Tuhan. Dans chaque miracle, c'est pour rapprocher quelqu'un de Dieu. Makanya urapannya berjalan dengan lancar di kehidupan Elisa. Et c'est pour ça que l'ancien fonctionnait bien dans la vie. Dengan urapan yang sama, yang dekat sekali dengan Gehazi, tidak pernah menempel dalam kehidupan Gehazi. Alors que la même ancien qui est autour de Géhazi ne marchait pas. Malah yang nempel adalah kustanya dunia. Et même il était plus près à la fin. Malah yang nempel, yang cling, yang attach itu malah urapannya dunia, bukan urapan daripada Tuhan. Et ce qui était attaché à Géhazi était l'ancien du monde et pas l'ancien de Dieu. Startnya dari hati yang memurnikan diri, hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Tout ça commence par le cœur pur qui veut glorifier Dieu. Cara saya untuk memurnikan diri biasanya saya itu mengulangi deklarasi untuk melayani Tuhan. Ma façon de purifier mon cœur, c'est de redéclarer mon envie de sacrifice. Dari waktu ke waktu saya berdoa kembali dan berkata, Tuhan pakai hidupku untuk memuliakan namamu Tuhan. De temps en temps, je me dis que Dieu utilise ma vie pour te servir. Dari waktu ke waktu mendeklarasikan, Tuhan ampuni aku jika ada yang melenceng, aku mau kembali ke jalanmu. De temps en temps, je dis, Dieu pardonne-moi si je fais des erreurs, je veux recommencer dans la bonne voie. Kalau aku lari mengejar urapan, mengejar hadiratmu. Si je cours, je vais courir derrière ton ancien. Kalau aku berusaha itu untuk mengejar kehendakmu, untuk mencari jiwa-jiwa untuk engkau. Si je fais des efforts, c'est pour toi, c'est pour sauver les gens. Bukan untuk diriku sendiri. Ce n'est pas pour moi-même. Bukan untuk kekayaanku sendiri. Ce n'est pas pour ma Bukan untuk kebun anggurku sendiri. ce n'est pas pour ma vie. Bukan untuk memperoleh kebun zaitun atau kambing domba. Ce n'est pas pour mes oliviers ou mes Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. mais pour glorifier le nom de Dieu. Hari ini biarlah kita seperti mendapatkan pertanyaan daripada Tuhan. Et aujourd'hui, Dieu peut nous demander Dari mana Gehazi? d'où viens-tu? Biarlah kita datang dan berkata, ya Tuhan aku mau meluruskan. Et on veut venir vers Dieu et on veut dire, Dieu, je veux être droit. Aku mau memuliakan nama Tuhan. Je veux te glorifier. Seperti yang dilakukan Elisa. Comme ce qu'Élisée a fait. Yang mau berdoa, mari letakkan tanganmu di dada. Si vous voulez prier, vous pouvez Tuhan. mettre vos mains. Ini kami Tuhan, kami mau meluruskan hati kami. Seigneur, c'est nous, on veut purifier notre cœur. Kami mau mengarahkan hati kami itu hanya kepada Tuhan saja. On veut que notre cœur soit que pour toi. Kami mau dipakai untuk memuliakan namamu. On veut être utilisé Di kota kami, à notre vie, di negara kami. à notre pays. Biarlah hari ini kami deklarasikan sekali lagi. Aujourd'hui, on veut déclarer encore une fois. Kami mau berkata, pakai kami untuk memenangkan jiwa-jiwa. On veut être utilisé pour gagner des âmes. Yang mau mulai doakan, mulai berdoa. Anda sebutkan sendiri berapa untuk kotamu. Mau ada yang 50, ada yang 10, mau ada yang 100, mau ada yang berapa aja. Ini deklarasikan Anda sendiri dengan Tuhan. Anda mulai katakan kepada Tuhan. Vous pouvez commencer à prier pour votre ville avec le nom. C'est personnel, mais déclarez ça à Dieu. Katakan berapapun angkanya, mau 10, mau 50, mau 100. Katakan, pakai aku untuk menyelamatkan jiwa ini di kotaku. Dites ça 50, 100, dites ça à Dieu. Saya ajak kita mulai berdoa, mulai deklarasikan.
On va commencer à prier, on va commencer à déclarer. Biarlah ini seperti deklarasikan. Ini bukan untuk diriku sendiri, ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. On va déclarer que ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour sauver les gens. Aku menganggap urapan ini berharga. Ini untuk memuliakan nama Tuhan. J'appelle cette fonction, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Bukan untuk diriku sendiri, untuk Tuhan. Jadi aku mau menyelamatkan 50 orang di kotaku. Mulai deklarasikan Anda sendiri, katakan kepada Tuhan. Katakan apa yang ada di dalam hatimu. Kami berdoa Tuhan, pakai Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, mulai berbahasa roh sekarang. Kami berdoa Tuhan, pakailah Tuhan setiap orang di tempat ini Tuhan. Pakailah mereka untuk menyelamatkan kota-kota mereka. Pakai mereka untuk dipakai untuk menyelamatkan orang-orang di sekeliling mereka. Pakai mereka untuk menyelamatkan Perancis Tuhan. Perancis untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah ini terjadi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dari utara sampai selatan seluruh Perancis biarlah start dari orang-orang yang berapi-api. Kami berdoa biarlah urapan Allah menurun atas setiap mereka. Engkau pakai kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan dipakai untuk membangkitkan revival. Start dari orang yang tidak bisa disangka oleh orang lain seperti Elisa. Seperti seseorang yang biasa bekerja, orang yang biasa saja. Tapi bisa dipakai Tuhan dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya adalah seseorang yang menjadi kingmaker. Seseorang yang hidupnya itu dikelilingi oleh orang-orang yang powerful. Kami berdoa Tuhan akan pakai kehidupan setiap orang di tempat ini nantinya makin powerful kehidupannya. Bisnis mereka akan dipakai untuk urusannya dengan area. Mereka akan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin dalam industrinya, di dalam kotanya, di dalam negaranya, orang-orang yang berpengaruh, jenderal-jenderal dan para menteri-menteri Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi orang yang dicari oleh orang-orang yang di dalam dunia ini. Orang-orang yang mencari kesembuhan dan mencari jawaban akan mencari orang-orang ini. Seperti Elisa yang dicari oleh Jenderal Naaman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah urapan ini membawa mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka menjadi jawaban di negara mereka, di industri mereka, di kota mereka. Hikmat mereka akan terkenal. Mereka akan menjadi orang-orang yang paling kreatif. Menjadi orang-orang yang paling bijaksana. Orang-orang mencari jawaban di tempat orang-orang ini. Mereka akan menjadi orang yang penuhi dengan Roh Kudus. Orang yang sakit, bisnisnya akan mencari mereka. Orang yang sakit, keluarganya akan mencari mereka. Orang yang sakit tubuhnya akan mencari mereka. Karena dengan urapan Allah mereka akan membawa kesembuhan kemanapun mereka pergi. Dengan urapan Allah mereka akan membawa kelepasan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kami berdoa Tuhan, urapi Tuhan. Kami rindu ada ibadah yang rutin di gedung ini. Kami akan start dari tempat yang humble dulu, yang kecil dahulu. Tapi kami berdoa tempat itu nggak akan cukup dalam waktu dekat. Kami rindu setiap kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa Naaman-Naaman yang sedang membutuhkan Tuhan. Dan mereka bukan hanya menerima mujizat, mereka akan berbalik dan berkata, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku. Kami rindu menerima urapan seperti Elisa menerima urapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Biarlah urapan 1000 gereja 1 juta murid ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai penutup. Ada yang bisa membantu? Your church
Stir the hearts of men.